Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian bahasa Arab kita. Dan ada keluar tak buku ni? Saya ada kongsi. Keluar tak buku? Keluar, saya keluar. Ada Ustaz. Ya, okey. Kena tengok sekejap. Dia tak boleh ni. Sekejap. Okay, jadi Alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pengajian bahasa Arab kita, dan kita baca buku yang kedua. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah pun sampai pada yang kita berhenti pada minggu lepas. Pada hari yang terakhir itu adalah pada bab yang ke-8 kan. Sesi terakhir pengajian kita pada Adar Susamin, kita telah membincangkan berkaitan dengan fi'il madhi. Fi'il madhi iaitu perbuatan yang telah lalu, iaitu untuk mufrad muzakkar kalau seorang lelaki, dan kalau untuk seorang perempuan mufrad muannas. Bagaimana perubahan kepada fi'il madhi tersebut. Kemudian kita juga telah tengok pada fi'il madhi kalau dia jamak, al-jam'u, kalau dia jamak untuk muzakkar dan jamak untuk muannas. Kemudian kita juga ambil kalau dhamir tu adalah dhamir ghaib. Yang pertama tadi kalau dhamir tu ghaib, muzakkar dan muannas, mufrad muzakkar, mufrad muannas. Kalau jamak muzakkar, jamak muannas. Kemudian kita ambil juga kalau dhamir mukhatab, muzakkar, muannas untuk jamak, untuk mufrad dan juga untuk jamak. Kemudian kita ambil juga kita bincangkan berkaitan dengan dhamir mutakallim, iaitu ana dan nahnu. Jadi pada minggu ni dan saya rasa pada kelas yang terakhir itu kita ada ambil beberapa latihan. Kita telah pun buat beberapa latihan dan kita telah pun berhenti pada latihan yang kita berhenti pada latihan yang keempat kan, latihan yang keempat. Dan sebelum tu kalau kita boleh ulang kaji, kalau kita tengok pada muka surat yang ke-57, tuan-tuan boleh buka muka surat 57. Saya tak pasti kenapa hari ni dia tak boleh nak share. Kejap dia tak keluar dekat dalam saya punya ni. Dia kena asingkan buku tu dengan kitab. Jadi susah. Okey. Kita tengok pada muka surat 57 tu pada yang ketiga, iaitu yang berkaitan dengan fi'il. Yang pertama, kalau fi'il tu adalah fi'il ghaib, bila mana kita bercakap dengan orang tapi orang tu tak ada, iaitu untuk dia seorang lelaki dan dia seorang perempuan. Kalau kita tengok dia kata cuba perhatikan ta'ammal ma yali. Zahaba itu kalau dalam
bahasa Arab dia telah pun ada padanya perbuatan dan juga pelaku. Perbuatan dan juga pelaku. Orang yang melakukan perbuatan tersebut. Okey. Zahaba dekat situ dia tulis zahaba fi'il. Zahaba itu adalah fi'il mudhari', fi'il madhi untuk ghaib. Kemudian kita tengok dia tulis zahaba, dekat situ ada fi'il. Kemudian di mana dhamir dia? Di mana pelakunya? Pelakunya adalah dhamir mustatir, iaitu satu yang tersembunyi. Fa'il dia, dhamir tu dekat situ dia ada takdir dia membawa kepada maksud dia. Dhamir mustatir iaitu huwa kan? Zahaba. Zahaba kat situ dia telah pergi. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, dia telah pergi. Jadi zahaba itu pergi. Siapa yang pergi? Yang pergi itu adalah dia, huwa. Jadi di mana huwa tu? Huwa tu dia tersembunyi. Sebab tu dia panggil dhamir mustatir. Okey. Kemudian dia kita tengok yang kedua, zahabu. Zahabu. Okey. Zahaba itu fi'il. Zahaba fi'il mudhari'. Fi'il. Mana fa'il dia? Mana pelaku dia? Pelaku dia adalah waw. Waw dekat situ. Waw jamaah, pelaku dia adalah waw iaitu fa'il. Jadi kalau kita tengok zahaba, okey, mereka telah pergi. Mereka telah pergi. Jadi mana mereka? Mereka itu kalau dekat dalam bahasa Arab tu dia menggantikan kepada waw. Zahabu. Macam zahaba tadi dia punya pelaku tu tersembunyi. Tetapi pada zahabu pelaku dia adalah waw. Yang mana kalau kita terjemahkan mereka telah pergi. Waw tu adalah mereka. Kemudian kalau kita tengok zahabat. Zahabat. Zahabat itu fi'il. Kan? Okey. Ta itu adalah alamat taknis. Ta itu tanda bahawa fi'il itu mewakili seorang perempuan. Jadi zahabat. Ta itu dia beza dengan zahaba. Zahaba dia seorang lelaki. Zahabat nak membezakan antara lelaki dengan perempuan dia tambahkan ta. Jadi ta itu dipanggil sebagai alamat taknis. Sebagai alamat taknis. Dia maksudnya kita nak membezakan antara lelaki dan perempuan, maka dia letakkan ta. Jadi mana dhamir dia? Kan? Mana pelakunya? Jadi pelaku dia adalah dia perempuan tetapi dia tersembunyi. Dipanggil sebagai dhamir mustatir yang mana membawa maksud takdiruhu hiya, iaitu dia seorang perempuan telah pergi. Okey. Boleh setakat ni? InsyaAllah. Okey, kemudian kita tengok dekat situ zahabna. Zahabna. Zahaba itu fi'il. Mana fa'il dia? Fa'il dia adalah nun. Nun. Na itu adalah fa'il. Yang mana dia mewakili ataupun membawa maksud mereka sekumpulan perempuan telah pergi. Okey. Kemudian zahabta. Zahaba fa'il. Ta itu adalah fa'il, pelaku, iaitu anta, kamu. Jadi siapa yang pergi? Kamu yang pergi. Jadi pelaku je adalah kamu, maka dekat sini ta yang membawa maksud kamu, maka itu adalah dia punya pelaku. Kemudian kalau mereka sekumpulan lelaki telah pergi, maka disebut sebagai zahabtum. Kamu semua, bukan mereka. Kamu semua sekumpulan lelaki, maka disebut ta itu adalah pelaku dan mim itu adalah tanda alamatul jama', bahawa mereka ini adalah secara berkumpulan, lebih daripada. Kemudian zahabi Tak bunyi. zahaba fi'il,
Ti itu adalah fa'il. Ti ni apa maksudnya? Ti itu. Zahabatuna, ta tu adalah fa'il pelaku, nun itu alamat jamak. Maksudnya kamu sekumpulan perempuan telah pun pergi. Maksudnya perempuan satu kumpulan, antunna. Okey, kemudian zahabtu, zahaba fa'il, tu itu adalah fa'il, tu itu membawa maksud saya. Jadi siapa yang pergi? Saya yang pergi. Jadi dia tak cakap zahaba ana, dia kata zahabtu. Tu itu mewakili, menggantikan dhamir yang membawa maksud saya. Kalau kami, maka dia jadi zahabna, iaitu zahaba fa'il, na itu adalah fa'il. Dia ada macam masalah sekejap saya kena keluar kejap kerana saya masuk balik. Abang dia ada kan? Dia macam tersangkut. Dia tak boleh nak keluar sekejap Ada sini ada. Asyik pas kat abang ni. Aku takut. Berapa hari ngaji ini? Berapa hari dah? Berapa hari? Ada saya tulis berapa? Boleh dengar tak suara saya? Dia macam ada kata. Boleh. Boleh dengar suara saya? Boleh. Asyik. Okey, jap. Dia macam ada ni, jap. Dia tekan di bawah sekali ada gambar orang dua orang gitu. Orang custom lah, bukan orang sini tu. Dia macam double je. Lebih nombor 12. Okey. Kalau orang ni anggap tak tunjuk gambar dia steady. Okey. Sorry abang ni kena add asterisk mula. Dia ada macam masalah kat sini. Sorry, minta maaf semua. Mungkin line dia tak berapa ni. Kena okey. Sorry abang dia. Okey, siapa jadi? Siapa host kan? Ada. Okey. So, boleh share balik sekejap. Okey, sorry. Minta maaf semua. Dia line kat sini kot. Dah ni dekat masjid dah ni. Dia macam sangkut-sangkut. Boleh sih? Kejap. Belum lagi. Yang bawah. Ada dua screen lagi. Ada dua Sekejap. Mana satu nak kena keluar ni? Tu yang bunyi Tak, macam tak. double kat ni. Okey, alright. Okey. Abang bagi dua-dua. Dapat tak? Okey. Okey, dah boleh dah. Alright. Okay. Dia keluar ni juga. Keluar tak dekat ni? Keluar Ada keluar buku. Okey. Jadi kita tengok dekat sini zahabatuna. Okey, zahabna. Jadi zahaba fa'il, na itu adalah fa'il, adalah pelaku. Jadi dekat sini untuk latihan yang keempat ni kita nak tengok sama ada tuan-tuan dan puan-puan faham apa yang saya terangkan tadi. Jadi dekat sini daripada fi'il madi yang diberi, jadi dia suruh kita tentukan yang mana fa'il, pelaku
dalam kalimah-kalimah yang dia bagi ni. Jadi insya-Allah kita akan maksudnya kita cuba lihat daripada yang ada ni, kita mulakan dengan puan Tak bunyi. Tak Ya, bunyi. Puan Sawiyah daripada Tak dengar suara Puan Ustaz. Sawiyah. Okey. Suara saya tak dengar? Hilang-hilang timbul. Dengar tak suara saya? Suara saya dengar tak? Dengar kejap hilang, kejap timbul Ustaz. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada latihan yang keempat. Boleh? Tengok pada latihan yang keempat. Ya. Okey. Pada kalimah kharajtu. Puan Sawiyah kena keluarkan mana fa'il dan mana fa'il. Fi'il kharaja. Kharaja, okey, ahsan. Mana fa'il dia? Fa'il tu. Saya. Tu, saya. Barakallahu fiik, masya-Allah, mumtazah. Kemudian Puan Mainun, Ya Ustaz. fa'il yang kedua, fa'il madhi yang kedua, jalasna. Mana fa'il, mana fa'il? Jalasa fi'il, na Okey. tu fa'il. Na itu fa'il. Maksudnya apa? Nahnu. Nahnu tu. Maksudnya kami telah duduk, nahnu kan. Jalasna. Okey, jalasa duduk, na itu kami. Jadi jalasna, kalau maksud disebut jalasna, maksudnya dia dah boleh menjadi satu ayat yang kita boleh faham, iaitu kami ataupun kami telah duduk. Kami telah duduk. Okey. Kemudian kita pergi kepada Puan Zuliza untuk fa'il yang seterusnya. Syaribatunna. Oh, Mana? bukan sami'ti ke? Oh, sami'ti. Ahsan. Maaf. Sami'ti. Mana fa'il, mana fa'il? PL sami'. Sami'a. Sami'ah. Sami'ah. Okey. PL. Fa'il dia Fa'il dia T. T. Apa T ni apa maksud dia? T itu merujuk kepada anti. Barakallahu fiik, masya-Allah, mumtazah. Maksudnya anti, kamu seorang perempuan telah duduk. Kan? Sami'ti. Telah dengar, minta maaf, telah dengar. Okey, sami'ti, kamu seorang perempuan. Bila kita bercakap dengan seorang perempuan, contohnya saya bercakap dengan Puan Zuliza. Hal sami'ti, adakah kamu telah mendengar? Jadi sami'ti itu, sami'a itu adalah perbuatan dan ti itu adalah fa'il. Siapa yang telah mendengar? Dia ataupun kamu, bukan dia, kamu seorang perempuan telah mendengar. Barakallahu fiik. Kemudian kita pergi kepada Yaqub untuk syaribatunna. Okey, mana fa'il, mana fa'il? Syariba Okey. antunlah. Okey, Syariba. ta dekat situ adalah fa'il. Ini syariba. Nun tu, Gunas okey, kepada perempuan. Benar. tunna itu Perempuan. adalah fa'il. Maksudnya kamu semua, Perempuan. kamu antunna, iaitu kamu semua perempuan telah minum, kan? No. Tunna itu adalah fa'il. Barakallahu fiik. Kemudian kita pergi kepada Puan Fatimah. Puan Fatimah, boleh? Ya saya, insya-Allah. Okey, pada fa'il dakhalu. Okey, mana fa'il, mana fa'il? Fi'ilnya dakhala. Barakallahu fiik. Fa'ilnya Fa'ilnya wow. wow. Maksudnya apa kat situ? Maksudnya mereka. Mereka sekumpulan lelaki. Mereka Kan? sekumpulan Maksudnya lelaki.
Okey, bila dakhalu maksudnya kita cakap mereka, tetapi mereka untuk siapa? Untuk sekumpulan lelaki. Okey, dakhalu. Keluar. Telah pun keluar. Okey. Kemudian kita pergi kepada Puan Mawar. Mawar dekat sini. Boleh nak cuba? Ada Mawar nak cuba? Ada. Tak ada kita pergi kepada, boleh? Tak ada kita pergi kepada Tuan Ibrahim. Ya, Mam. InsyaAllah. Okey. Untuk Hafizna. Okey, Hafizna. Dia punya fa'il Hafizah. Hafizah. Dia punya fa'il tu Nunun Niswah Hunna. Mereka Hunna. Barakallahu fiik. Orang ketiga perempuan. Maksudnya Hafizna ni adalah untuk mereka sekumpulan perempuan telah pun menghafal. Hafizna. Okey, barakallahu fiik. Kemudian kita pergi kepada Ain. Ada Ain ni saya tak pasti siapa dia. Tengok ada Ain. Saya Nak Ustaz. cuba ke? Nak InsyaAllah. cuba? InsyaAllah Ustaz. Pada fi'il akaltum. Akaltum. Okey. Keluarkan mana fi'il, mana fa'il. Fi'il akal, Akala. akala, tum, fa'il. Fa'il. Maksud dia apa? Telah makan, tum, mereka Antum. Kamu semua. antum, Antum maksudnya kamu semua sekumpulan lelaki lah. Contohnya kalau macam saya bercakap dengan student-student lelaki saya ajak diorang datang ke rumah, kemudian saya tanya, hal akaltum? Ni kamu semua ni dah makan ke? Akaltum? Ataupun saya tanya dalam kelas ni untuk semua, kan? Hal akaltum? Adakah kamu semua dah makan? Maksudnya dekat sini tum itu adalah sebagai fa'il, sebagai pelaku. Siapa yang makan? Kamu semua yang makan. Okey. Kemudian kita pergi kepada Puan Sawiyah untuk fi'il yang seterusnya iaitu fataha. 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 Aha, fataha. Mana fi'il, mana fa'il? Fi'il fatah. Okey. Makna dia dan fa'ilnya ha. Fa'il dia tak ada. Fa'il Tak dia ada, tersembunyi. Dia sebab tu dia panggil sebagai dhamir mustatir. Fa'il dia tersembunyi. Pada fataha itu dia dah masukkan sekali fa'il. Sebab tu bila kita tengok dekat yang atas tu dia tulis dhamir mustatir. Apa maksud dhamir mustatir ni? Iaitu pelakunya ataupun dhamir ni dia punya maksudnya ganti nama itu tersembunyi. Dia dah masuk sekali pada fataha. Dia tak ada dekat situ. Jadi kalau ditanya mana fa'il dia? Fa'il dia adalah dhamir mustatir. Dia punya pelaku itu tersembunyi. Takdir dia. Kalau ditanya, okey, kalau tu untuk siapa? Untuk iaitu dia seorang lelaki. Boleh Puan Sawiyah? Boleh. Okey. Kemudian kita pergi kepada Puan Mainun untuk seterusnya selepas fataha kita tengok fahim tunna. Okey. Mana fi'il, mana fa'il? Fahima fa'il. Okey. Tu fa'il. Na tu alamatul jama' di antum. Antunna. Antunna. Okey, barakallahu fiik. Mumtazah, masya-Allah. Kemudian pergi kepada Puan Ain. Sekali lagi Puan Ain untuk tadi siapa? Puan Mainun kan? Okey, sudah. Puan Ain untuk kata beta. Fi'il kataba.
Ta fa'il. Ta Ah, fa'il. Tulis Maksud ta tu apa? Ta tu anta. Kamu lelaki. Barakallahu fiik. Kemudian kita pergi kepada Puan Zuliza. Ghasalat. Mana fa'il, mana fa'il? Fi'il dia ghasalat. Ghasala. Ghasalat. Dia punya fa'il dia tersembunyi. Okey, ta tu apa? Dia merujuk kepada hiya. Ta tu apa tanda apa? Ta tu tanda Taknis. Tanda taknis, tanda untuk membezakan antara lelaki dengan perempuan. Jadi betul dah tu, fa'il dia dhamir mustatir. Apa takdir dia? Dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Dia punya ganti nama yang tersembunyi. Dan takdir hiya. apa? Ya, dia. Iyalah. Hiya, barakallahu fiik. Masya-Allah, mumtazah. Masuk dekat situ hiya, kan kalau kita tengok sepatutnya ayat tu hiya ghasalat. Tapi kita buang Tak bunyi suara Ustaz ya. So, Ustaz hilang Ustaz. tahu dia tu siapa? Dia tu seorang perempuan. Lain Sebab tak. apa? Sebab ta taknis. Kalau dia seorang lelaki, buang ta tu. Jadi ghasala. Ghasala dengan sendiri orang tahu, oh yang mandi tu dia seorang lelaki. Fahim betul? Boleh? InsyaAllah. Boleh. Okey, kita pergi kepada Encik Yaakob untuk dhamir yang seterusnya. Tak ibu. Laibu. Encik Yaakob. Mana fi'il, mana fa'il? Laiba. La'iba. Mana fa'il dia? Hanya bu. Bangsa tu. Fa'il dia? Wow. 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 Wow itu adalah fa'il. Fa'il dia adalah waw, iaitu maksudnya mereka sekumpulan lelaki. Sekumpulan lelaki telah bermain. La'ibu. Kita nampak kanak-kanak, kita nampak sekumpulan pelajar lelaki, kita nampak guru-guru lelaki contohnya kan. Jadi kita sebut la'ibu. Mereka sekumpulan lelaki sedang bermain. Atau bukan sedang bermain, telah bermain. Kalau sedang kena guna dhamir fi'il mudhari', tapi ini adalah fi'il madhi. Mereka telah bermain. Okey, kemudian kita pergi kepada fi'il yang seterusnya, Puan Mawar untuk dakhala. Mana fi'il, mana fa'il? Mustatir. Ada Puan Mawar? Tak ada. Tak ada, kita pergi kepada Puan Fatimah. Dakhala saja. Ya Ustaz, dakhala. Dakhala fi'il. Okey. Fa'il dhamir mustatir Ustaz. Okey, takdir dia apa? Takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Barakallahu fiik, masya-Allah. Kemudian kita pergi kepada Encik Ibrahim. Darabat. Darabat. Fi'il dia daraba. Sukun tu tak taknis. Dia punya fa'il. Dia punya fa'il tu mustatirun takdiruhu hiya. Barakallahu fiik, masya-Allah, mumtazah. Takdiruhu hiya. Okey. Kemudian kita tengok, saya rasa boleh faham apa yang kita bincangkan ni. Jadi kita tengok dekat sini. Dia kata dhamir ini, ganti nama ini yang ada dalam fi'il madhi ini disebut sebagai dhamair muttasilah, iaitu dhamir yang bersambung. Kata ganti nama yang bersambung. Dia bersambung sekali dengan fi'il tu. Zahaba tambah ta, zahabta. Okey. Kalau untuk ta, dia kata kat sini kalau dhamir ataupun ganti nama yang menggunakan dengan huruf ta, yang membezakannya hanyalah baris sahaja. Zahab ta. Ta itu adalah
anta, kamu seorang lelaki. Zahabti, anti, kamu seorang perempuan. Zahabtu, tu itu mewakili ana. Zahabtum mewakili antum. Zahabtunna mewakili antunna. Jadi dekat sini dhamir yang bersambung dengan menggunakan huruf ta ada 5. Zahabta, zahabti, zahabtu, zahabtum, zahabtunna. Zahabat termasuk ke tak? Zahabat termasuk ke tak? Masuk ada tak? Tapi dia bukan dhamir kat situ. Ta yang ada itu bukan ta dhamir tetapi itu adalah ta utaknis. Taknis. Jadi dia tak termasuk. Kalau kita tanya zahabat contohnya. Dekat mana fa'il dia? Fa'il dia bukan ta tu. Bukan ta zahab yang mati tu. Sebab dhamir dia, dia punya fa'il dia tersembunyi. Jadi ta itu adalah ta taknis. Ta yang menunjukkan, nak membezakan antara lelaki dan perempuan. Okey. Kalau dhamir untuk waw hanya satu saja, iaitu untuk hum. Hum zahabu. Hum zahabu. Jadi waw itu adalah dhamir yang bersambung dengan fa'il, iaitu zahaba. Kalau kita nak cakap mereka sekumpulan lelaki telah pun keluar, maka kita letakkan saja waw dan alif zahabu. Jadi waw ni waw apa? Waw ini adalah dhamir yang mewakili untuk hum. Hum zahabu. Kalau untuk nun, zahabna. Zahabna. Zahabna nun niswah, iaitu yang mewakili sekumpulan perempuan. Okey, kalau na iaitu zahabna. Beza dengan zahab yang nun niswah tu kena dengan zahabna. Salah kalau kita baca hunna zahabna. Itu salah. Jadi sebab zahabna kalau ada alif di belakang nun itu adalah untuk nahnu, kami, na. Untuk dhamir na. Dhamir na itu kembali kepada nahnu, iaitu dia bersambung sekali dengan fa'il dia. Fa'il zahaba, na itu adalah fa'il. Apa dia punya ni? Nahnu. Okey. Okey. Kemudian kita tengok kat sini tadi saya dah bagi tahu, dah bincang tadi dia kata apa beza kharaja dengan kharajat. Kharaja itu fa'il mudhari', mana dia punya fa'il? Fa'il dia dhamir mustatir. Takdiruhu wa. Wa. Macam mana tahu huwa? Sebab kharaja. Tak ada taknis. Tapi kharajat, okey, kharaja fa'il dia, ta itu apa? Alamat taknis. Alamat. Kita nak membezakan antara lelaki dengan perempuan, perbuatan itu untuk lelaki dan perempuan, kita letakkan ta. Bila ada ta, kita tahu perbuatan itu adalah untuk seorang perempuan. Dia seorang perempuan. Jadi mana dia punya pelaku, fa'il? Fa'il dia adalah dhamir mustatir. Fa'il dia adalah dhamir mustatir. Takdir dia apa? Dia punya takdir. Takdir dia adalah hiya. Fahim tum? Ada soalan tak yang berkaitan dengan yang kita bincangkan ni? Ada soalan sebelum kita pergi kepada Darsus Tasi'? Ada nak tanya? Jelas? InsyaAllah jelas. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi insyaAllah untuk Darsus Samin, saya kira kita jelas. Kalau dekat sini dia bagi 2, iaitu yang pertama, 3. Yang pertama untuk dhamir ghaib. Dhamir ghaib bila kita bercakap tentang orang yang tak ada, kan? Iaitu dia lelaki, dia perempuan, mereka sekumpulan lelaki dan mereka sekumpulan perempuan. Kalau dia lelaki, kita katalah kita nak guna fa'il kharaja, keluar, maka kharaja itu kita tahu terus, yang keluar tu seorang lelaki. Kalau kharajat, kita tahu yang keluar itu adalah dia seorang perempuan. Kalau kharaju, mereka sekumpulan lelaki. Kalau
Kharajna, mereka sekumpulan perempuan. Ya, betul. Tak bunyi suara ustaz ya. Oh, ya. Dengar tak? Terputus tadi. Ada? Ada dengar. Ada dengar ustaz. Ada. Dia tiba-tiba terputus. Okey. Okey. Kalau untuk sekumpulan, maksudnya kalau untuk dengan orang yang kita bercakap, itu lebih mudah. Kan? Kalau anta, kita bercakap dengan seorang lelaki, kita terus je. Zahabta. Kan? Jalasta. Kalau kita bercakap dengan seorang perempuan, kamu seorang perempuan, anti, zahabti. Kharajti. Okey, kalau kita bercakap dengan sekumpulan pelajar-pelajar ataupun sekumpulan lelaki, kita terus letak kharajtum. Kalau sekumpulan perempuan, kita sedang bercakap, satulah saya bercakap dengan pelajar-pelajar perempuan, kharajtunna. Kan? Kharajtunna. Dan itu untuk dipanggil sebagai dhamir mukhatab. Dan kalau dhamir mutakallim bagi ganti nama yang bercakap, contohnya saya sedang bercakap ataupun saya telah bercakap, maka kita gunakan ta berbaris hadapan. Contohnya akal tu, saya dah makan. Sami' tu, saya telah mendengar. Kan? Bahas tu, saya telah mencari. Kharaj tu, saya telah keluar. Dan untuk kami, kita ramai-ramai contohnya, maka kita gunakan dhamir kat situ na, kharajna. Okey kan, kata benar, kami semua telah tulis. Sami'na, kami semua telah mendengar, kan? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maksud kan kita rabbana apa yang dalam tu, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana, kan? Maksudnya dekat situ dia gunakan dhamir nahnu. Kan? Dia tak keluar kat skrin. Kita tengok dekat ad-darsu tasi'. Okey, dekat sini kita perlu kepada betul-betul teliti Tak bunyi suara Puan dengar tak suara saya? Tak dengar? ustaz, putus-putus. Dengar putus. Dengar tak suara saya? Tak dengar? Dengar tak suara saya? Okay, Dengar. Dengar Asyik, tapi kadang-kadang putus-putus. Dia mungkin lain. Tak dengar Asyik.
Hang. Dengar tak suara saya? Dengar. Dengar. Mungkin sebab kat sini nak hujan dia jadi macam apa? Tu tak ni walaupun duduk. Okey, dengar suara, dengar. Dengar. Dengar kan? Okey. Sekejap saya share balik. Kita akan pergi kepada darsu tas. Kat sini kita nak baca dan saya akan minta seorang demi seorang baca perenggan-perenggan yang ada dan baca mesti dengan baris. Kemudian saya nak tahu kenapa baca dengan baris tersebut. Boleh? Kita mulakan dengan Puan Sawiyah untuk perenggan pertama. Okay, insyaAllah Ustaz. Cuba. Okey. Dakhala al-mudarrisu al-fasla wa wajada Okey, fihi. Puan berhenti sekejap Puan. Puan berhenti sekejap. Okey, dakhala al-mudarrisu al-fasla. Okey, dakhala yang tadi kita belajar tadi. Dekat mana okey, dakhala al-mudarrisu al-fasla. Okey, dakhala ni apa? Dakhala tu fa'il apa tadi tu yang nama mustaq. Fa'il. Okey, fa'il madhi. Okey, fa'il madhi. Okey, mana dia punya fa'il? Domer mustatir. Tak, sekarang ni fa'il dia dah jelas depan kita. Dakhalal mudarrisu. Ya. Sekarang Ustaz apa? Siapa yang masuk? Okey, saya nak fa'il, pelaku dia. Guru masuk. Okey, al-mudarrisu disebut sebagai fa'il. Okey. Al-fasla. Kenapa dia baris atas? Udah lupa dah Ustaz. Sebab dia adalah maf'ulun bih. Kan sebab kita bincangkan sebelum ni kita ada bincangkan bila ada ayat contohnya satu jumlah bila dia ada fa'il, dia ada perbuatan, dia mesti ada fa'il, dia mesti ada pelaku. Kemudian kadang-kadang ada perbuatan yang dia ada maf'ulun bih. Benda apa yang dilakukan? Dakhala mudarrisu. Guru telah masuk ke mana? Masuk ke kelas. Jadi al-fasla itu disebut sebagai maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih ni dia mesti baris atas. So dalam cuti Ustaz. Okey, fa'il ni pelaku ni dia sentiasa baris depan. Dakhala al-mudarrisu. Dia tak boleh jadi dakhala al-mudarrisi. Salah. Dakhala al-mudarrisu al-fasla. Fasla dia jadi maf'ulun bih. Dia kena baris atas. Okey, sila Puan sambung. Wa wajada fihi 15. Wa wajada fihi. Bila ada ya dia mesti ha tu baris bawah. Okey. Oh, fihi. Wa wajada fihi 15 taliban faqat. Okey. Yang ni pun kita dah bincangkan sebelum ni kan. 15 taliban. Bila dia ada adat dia mesti selepas tu baris atas. 15 taliban. Kemudian kita ingat tak kita pernah bincangkan kalau dia punya khamsata itu muannas maka dia jadi taliban. Yang dikira lelaki. Kan? Lelaki. Okey. Kalau kata talibatan atau dia akan jadi dekat situ khamsa asyrata. Ingat tak yang kita pernah bincangkan kan? Khamsa asyrata talibatan. Kalau taliban khamsata asyara taliban faqat. Okey. Teruskan. Faqala lahum aina tullabul jududul ghamsah allazi naja'ul ams. Qala allazina. Kenapa dekat sini dia guna allazina? Ingat tak? Yang ni disebut sebagai isim mausul, ayat penyambung. Kalau seorang allazi maksudnya seorang lelaki. Kalau seorang perempuan allati. Kalau ramai lelaki, kat sini aina tullabu. At-tullabu mewakili di mana pelajar-pelajar. Bila pelajar-pelajar lelaki dekat sini dia kena guna
allazina. Kan? Mungkin dah lama tinggal tapi saya ulang semula. Kalau seorang, contohnya aina at-talibu al-jadidu, kan? Mana pelajar baru? Jadi dia tak boleh guna allazina, dia guna allazi. Ja'a, dia tak boleh ja'u, dia kena ja'a. Kenapa ja'a? Sebab huwa, sebab seorang. Tapi dekat sini dia guna ja'u. Kenapa ja'u? Sebab at-tullabu. At-tullabu jamak, kan, mereka, maka dekat sini ja'u kena guna jamak. Okey, ja'u ni mana fa'il dia? Fa'il dia waw. Waw ini mewakili apa? Mewakili at-tullabu. Boleh faham tak? Faham. Ja'u, kan, mereka telah datang. Mereka telah datang. Siapa mereka tu? Mereka tu adalah at-tullab. Jadi sebab tu dia tak dia maksudnya dia tak ulang balik kalimah tullab, dia guna ja'u sahaja. Jadi bila kita baca dalam satu ayat, kita tahu ja'u, mereka telah datang. Siapa mereka itu? At-tullabul jududu al-khamsah. Boleh? Okey, sambung puan. Qala Abdullah hadiru al-yawm wa kharaju hadaru al-yawm wa kharaju al-yawma hadaru al-yawma wa kharaju qabla qalilan. Okey, saya nak tanya kepada Puan Sawiyah. Hadaru. Okey, hadaru ni dia kembali kepada siapa? Al-tullab. Barakallahu fiik. Masya-Allah, mumtazah. Okey, qala Abdullah. Abdullah tanya, hadaru, mereka ni telah pun hadir. Kemudian wa kharaju, mereka ni telah keluar qabla qalilin, beberapa minit ataupun beberapa ketika yang lepas. Maknanya pelajar-pelajar ni telah pun hadir, kemudian mereka tapi mereka juga telah pun keluar. Jadi hadaru, nampak tak? Hadaru dekat sini kita tahu waw kat sini wawu jamaah, kan? Mereka, siapa mereka itu? At-tullabul jududu al-khamsah, pelajar baru yang 5 orang. Tu pelajar lelaki 5 orang. Boleh faham tak kat sini? Hadaru, mereka telah hadir hari ini, wa kharaju, dan mereka telah keluar qabla qalilin. Okey, mereka baru je, maksudnya keluar sebelum tadi, maknanya beberapa minit ataupun beberapa ketika sebelumnya. Okey, sambung puan. Azunnu annahum zahabu ilal mudiri. Barakallahu fiik. Azunnu annahum zahabu. Saya rasa azunnu, kan? Dia guna azunnu. Saya rasa annahum, mereka, zahabu, telah pergi ke mudir, telah pergi ke pengetua. Dia rasa yang pelajar 5 orang tu telah pergi ke pengetua. Barakallahu fiik. Terima kasih Puan Sawiyah. Kemudian kita sambung dengan Puan Mainun. Silakan. Okey. Raja'at tulabul khamsata ba'da qalil. Raja'a at-tullabu, kenapa khamsata? Dia jadi sifat dan mausuf kat situ. Dia mesti sama, kan? Kalau at-tullabu al-khamsatu, maksudnya khamsah pun kena dengan baris depan. Ingat tak? Sifat dengan mausuf. Mausuf dia tulab ni Ustaz. Mausuf dia tulab, sifat dia pelajar yang 5. Macam tu. Okey. Raja'a at-tullabu khamsata ba'da qalil. Khamsatu. Khamsata hamtu. Khamsatu. Sebab dia kena sama. Raja'a at-tullabu al-khamsatu. Macam ni tadi. At-tullabul jududu al-khamsatu. Okay. Raja'a at-tullabul khamsatu ba'da qalilin. Ba'da qalilin. Okey. Kemudian dia cerita kat sini, jadi pelajar-pelajar yang 5 orang tu pun selepas dia guru tu tanya, diorang ni pun kembali. Diorang ni pun dah datang balik lah. Okey, sila sambung. Faqala lahum al-mudarrisu ilal mudiri
Zahabtum ya abnai. Kenapa puan baca ilal mudiri? Sebab ada ila mudir. Ila tu. Barakallahu fiik, Masya Allah. Sebab ada harfu jar. Bila ada harfu jar, dengan sendiri kita tahu ilal mudiri. Kan? Kena baca dengan baris bawah. Zahabtum. Kan? Zahabtum. Tum ni kembali kepada siapa, Puan Mainun? At-tulabu. At-tulabu. Sebab sekarang ni, guru ni dia sedang bercakap dengan pelajar yang 5 orang ni. Jadi sebab tu dia kata ailal mudiri zahabtum, adakah kepada kamu pergi kepada guru besar, ya abnai, wahai anak-anakku, kan? Masa kita tanyalah, ya anak-anak ni, kamu ni semua pergi jumpa mudir ke tadi, jumpa pengetua ke tadi, macam itulah lebih kurang maksud dia kan. Okay, silakan. Qalu na'am. Zahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Barakallahu fiik. Dia kata qalu. Kenapa dia guna qalu, dia tak guna qala? Sebab itu At-tulab tu cakap. At-tulab tu yang Tulab ni bercakap. Barakallahu fiik. Jadi mereka ni jawab. Qalu maksudnya mereka berkata. Siapa mereka ni? Tulabul judud. Tulabul khamsah. Kan? Mudir guru bertanya, kemudian qalu, mereka ni menjawab. Naam, ya. Zahabna. Kenapa dia guna zahabna? Nahnu. Dia bercakap sentuh diri. Nahnu, sebab kami kan, pelajar-pelajar ni wakil. Biarpun seorang yang bercakap, maksudnya dia mewakili 5 orang. Kan? Qalu zahabna ilaihi. Kami telah pergi, betul. Kami pergi kepada mudir. Li'annana, kerana ma wajadna. Kami tidak mendapati. Ma wajadna. Nampak sini? Wajada ada, ma wajada tidak ada, na. Kenapa kami? Dia mewakili kepada pelajar-pelajar yang 5 orang ni. Dia kata kami pergi jumpa mudir kerana li'annana, kerana sesungguhnya ma wajadna, kami tak ada nama kami, ma wajadna asma'ana. Asma'ana bermakna nama-nama kami. Nampak? Kami pergi jumpa mudir ni dengan sebab nama kami ni tak ada fil qa'imati, tak ada dalam senarai nama pelajar-pelajar baru. Contohnya dekat depan kelas kan, biasa kita masuk kelas hari yang pertama, dia ada tampal senarai nama. Jadi 5 orang ni nama dia tak ada dalam senarai nama. Qa'imah ni senarai. Kan? Tak kisahlah asma' senarai nama ke, senarai barang ke, senarai apa, maksudnya qa'imati ni kita boleh terjemah sebagai senarai ataupun senarai lah. Maksudnya dia kata kami pergi jumpa mudir, na'am. Zahabna, kami telah pergi ilaihi kepadanya. Hi ni kembali kepada mudir. Kan? Dia tak cakap zahabna ila mudiri, tak. Terus zahabna ilaihi. Jadi kita faham hi ni siapa? Hi ni adalah mudir. Sebab apa? Sebab cikgu ni tadi dia tanya, kamu ni ramai-ramai ni pergi jumpa mudir ke? Jadi dia kata zahabna ilaihi. Ya, kami pergi jumpa mudir. Hi, jumpanya li'annana, kerana kami ma wajadna, tidak mendapati nama kami. Wajadna ni ada nama asma'ana, nama-nama kami fil qa'imah, dalam senarai nama pelajar. Boleh? Ada soalan setakat ni? Boleh kita terus dengan Puan Ain untuk baca perenggan seterusnya. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Jalasal mudarrisu wa qala. Okey. Jalasal mudarrisu wa qala. Okey. Mana fa'il? Jalasa. Fa'il. Jalasa fa'il. Fa'il. Fa'ilnya tersembunyi, domain tersembunyi huwa. Sekarang ni Puan, kalau dia dah letak jalasa sahaja, tak ada mudarris, barulah jalasa itu adalah dia punya fa'il tu tersembunyi. Tetapi sekarang ni dia dah ada.
Fa'il dia nyata. Jalasal mudarrisu. Mustatir sama. Jadi kalau jalasa, untuk jalasa saja kita boleh kata okey, jalasa fa'il, dhamir dia mustatir, takdiru huwa. Huwa tu siapa? Al-mudarrisu. Jadi dekat sini fa'il dia ada. Jalasal mudarrisu. Jadi maksudnya Ustaz Fa'il dia adalah mudarris. mudarrisu. Ha. Betul Ustaz? Mudarrisu. Waqala. Okey. Contoh dekat sini waqala. Waqala ni baru kita tak nampak fa'il dia. Betul tak? Betul. Jadi jalasal mudarrisu waqala. Sepatutnya dekat sini dia kena letak waqalal mudarrisu. Kan? Jalasal mudarrisu waqala. Pada waqala ni baru dhamir dia tersembunyi. Siapa dia? Huwa. Huwa tu takdir siapa? Kembali kepada siapa? Mudarris. Tapi kalau dia tulis waqalal mudarrisu, kan jalasal mudarrisu waqalal mudarrisu. Fa'il dia mana? Mudarris. Tapi pada waqala ni kalau ditanya mana fa'il dia, baru kita akan jawab fa'il dia adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Siapa huwa tu? Huwa tu adalah mudarris. Jadi pada permulaan ayat dia kena letak siapa yang duduk, siapa dulu. Jalasal mudarrisu. Okey, tiba-tiba kalau dia kata jalasa waqala, siapa dia yang duduk? Siapa yang bercakap? Jadi sebab dia awal perenggan, orang tak tahu. Jadi dekat pada permulaan ni dia mesti letak dia fa'il siapa. Jalasan mudarrisu waqala. Jadi kita tahu waqala ni dia kembali kepada mudarris, kan? Betul. Jadi bila kalau ditanya waqala ni mana fa'il dia, baru puan akan cakap fa'il dia dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwa tu siapa? Huwa tu cikgu dah. Boleh faham tak? Boleh insya-Allah. Insya-Allah Ustaz. Okey, silakan puan waqala. Okey, silakan. Aqra'tum. Betul Ustaz? Aqra'tum. Aqra'tum. Darusan darsan ya abnai. Barakallahu fiik. Okey. Sekarang ni aqra'tum. Mudarris ni dia bercakap dengan pelajar-pelajar, kan? Jadi sebab tu dia kata aqra'tum. Aqra'tum. Tum ni mewakili siapa? Pelajar-pelajar. Tak, dia dalam kelas dah. Abnai maksudnya pelajar, bukan yang 5 orang ni je. Maksudnya dengan pelajar-pelajar lah. Pelajar-pelajar yang ada dalam kelas. Sekarang ni dia buka cerita baru. Dia kata lepas cikgu dah tanya, mudarris dah tanya dekat 5 orang pelajar, maka mudarris ni duduk dan dia mula berkata, dia mula bercakap. Aqra'tum darsal amsi ya abnai. Adakah kamu semua telah baca ataupun telah ulang kaji semalam wahai anak-anakku? Jadi ada darsa amsi. Amsi ni maksudnya semalam. Kalau al-yauma hari ini, al-amsi ni semalam. Mungkin cikgu ni dia dah pesan dekat dalam kelas, okey besok kamu hari ni baca dalam kelas, baca dulu dekat rumah apa pelajaran yang kita akan apa yang kita telah belajar hari ni, besok saya nak tanya. Jadi besok tu cikgu dia masuk, cikgu dia terus tanya, aqra'tum darsa amsi ya abnai? Adakah kamu semua dah baca ataupun ulang kaji pelajaran semalam wahai anak-anakku? Okey, sila sambung. Qalat tulabu. Betul ke Ustaz? Qalat tulabu. Qalat tulabu. Okey. Naam. Sambung. Qara'na. Naam. Ni tak tahu nak sebut qara'nahu ke? Qara'nahu. Qara'nahu wa katabnahu wa hafiznahu. Okey, berarti kat situ. Qala. Jadi pelajar ni pula jawab. Kan? Pelajar ni jawab. Qalat tullabu. Telah menjawab pelajar-pelajar. Naam. Ya, kami dah baca. Ya, qara'nahu. Qara'nahu maksudnya kami telah baca. Kenapa dia guna na? Sebab yang jawab ni adalah pelajar-pelajar. Cikgu tanya dalam kelas, dah baca ke semua?
Dah cikgu, kami dah baca. Kemudian wa katabnahu, kami juga dah tulis. Wa hafiznahu, dan kami juga telah hafal. Apa hu ni? Hu ni dia kembali kepada pelajaran ad-darsa. Dia kembali kepada darsa. Kenapa dia guna hu tak guna ha? Sebab darsa ini adalah muzakkar. Bila darsa ni muzakkar, maka dia kata qara'nahu, kami telah bacanya. Nya ni kembali kepada ad-darsa. Kenapa hu? Sebab darsa ni adalah muzakkar. Jadi na'am, ya, kami telah baca, kami telah tulis dan kami telah menghafalnya. Okey, sambung. Qalal mudarrisu. Saja Ustaz. Ya. Kenapa dia tak? Ya, silakan. Kenapa dia qala dia tak qalu atau labu? Sajalah. Sebab apa? Dia macam permulaan ayat kan. Maksudnya dekat sini kecuali kalau dia tulis qalu. Maksudnya sekarang ni dia nak menceritakan pelajar, dia dah ada at-tullab. Macam sini juga jalasal mudarrisu. Ada yang mana tadi kita tengok raja'a at-tullabu. Kenapa dia tak tulis ar-raja'u? Kan? Jadi bila permulaan ni maksudnya dia boleh kita letakkan raja'a. Tapi kalau dekat sini at-talibat, maka kat depan dia kena raja'at. Qala at-tullabu, berkata pelajar-pelajar ni. Okay. Terus qala al-mudarrisu. Qala al-mudarrisu afahimtumuhu. Afahimtumuhu. Lagi? Betul, afahimtumuhu. Sambung Ustaz. Qalu. Okey. Naam. Okey, dekat sini. Qala al-mudarrisu. Mudaris ni pula dia jawab, dia tanya. Kan? Sebab kat sini kita kena tahu qala ini dia berkata. Berkata ni maksudnya soal jawab lah. Kita boleh kata macam qalat tullabu. Pelajar berkata. Maksud berkata kat sini dia balas balik apa yang ditanya lah. Okey, qala al-mudarrisu. Pelajar cikgu ni pula dia bercakap, dia kata afahimtumuhu. Ini adakah fahim? Kan? Fahimtum. Ingat tak yang kita belajar yang sebelum ni? Kalau tum tambah hu, kena letak waw. Yang sebelum ni kita berulang kaji balik. Tengok sekejap kat atas, kat sini. Ada kan yang kita belajar afahimtumuhu, kena tambah waw. Kalau baris bawah macam sekejap yang kat sini ni. Tengok balik muka surat sekejap. Ada kan yang kita ulang kaji ni. Iqra al-atiyah. Okey ni muka surat, tengok muka surat 51. 51 tengok darabahu, kita baca darabahu. Darabathu, darabathu. Kan? Okey. Darabtahu, darabtahu. Darabtihu, dia tak boleh jadi darabtihu, dia akan jadi darabtihi. Dia sebab baris bawah dia kena sesuaikan dengan baris bawah. Dia tak sedap lah kalau baca darabtihu. Dia tak jadi, dia jadi darabtihi. Darabtuhu, darabtuhu. Bila darabtum campur dengan ha, kan, maksudnya kamu telah pukul dia, kamu semua ni telah pukul dia, jadi darabtumuhu. Kan? Yang tadi tu afahimtumuhu. Maksudnya fahimtum tambah hu. Kan? Jadi dia fahimtumuhu. Boleh faham tak? InsyaAllah Ustaz. Yelah, kita dah belajarkan yang sebelum ni fahimtumuhu. Maksudnya fahimtum dengan tambah dengan ha. Jadi kita kena baca afahimtumuhu. Okey. Adakah kamu faham? Pelajar cikgu ni tanya afahimtumuhu, adakah kamu semua ni faham, memahaminya? Nya ni kembali kepada apa? Kembali kepada darsa. Okey, pelajaran. Afahimtumuhu qalu. Bila dekat sini dia letak qalu.
Dia tak cakap qala at-tullabu. Kenapa? Sebab qalu ini adalah fi'il madi bagi at-tullab. Yang ni tadi qala at-tullabu. Dia boleh je nak letak qalu. Tapi kalau dia sebut qalu pun kita boleh faham yang itu mewakili kepada tullab. Tapi dekat sini dia tak qalu. Dia tak letak dah. Qala at-tullabu. Jadi qalu. Qalu ni kembali kepada siapa? At-tullabu. At-tullabu. Okey. Qalu na'am. Ya, kami faham. Sambung puan. Na'am, fahimnahu jiddan. Betul ke? Jayyidan. Jayyidan. Macam mana Ustaz? Okay. Jayyidan. Fahimnahu jayyidan. Fahimnahu jayyidan. Okey. Sambung terus. Ma ashala hadzal darusa. Ma ashala hadzal darsa. Okey. Sekarang ni qalu. Mereka ni menjawab. Mereka ni berkata. Siapa mereka? Mereka ni adalah tullab. Naam, ya. Kami fahimnahu. Kami memahaminya. Sebab tu fahimna. Asalnya fahima dengan na, kami. Jadi fahimna. Hu tu adalah ad-darsa. Fahimnahu jayyidan. Kami faham, memahaminya dengan baik. Jayyidan ni faham betul-betul lah. Okey, kemudian mereka ni kata ma ashala hadza darsa. Apalah senang sangat. Maksudnya dia kata senang sangat subjek ni, pelajaran ni. Ma ashala hadza darsa. Maksudnya alah kacang je cikgu. Maksud kalau kata kacang senang je kan. Maksud tu ma ashala lah. Ma ashala hadza darsa. Kacang je, senang je kan. Jadi dalam bahasa Arab dia sebut ma ashala hadza darsa kan. Okey. Dekat sini ma ashala ni maksudnya senang, maksudnya kami memahaminya dan dia adalah satu benda yang mudah lah. Mudah bagi kami untuk memahaminya. Okey. Kemudian kita tengok kepada, dengar tak suara saya? Dengar. Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Dengar keluar tak? Keluar, ada tak keluar? Dekat masih keluar sebab saya punya ni dia jam. Okey. Kemudian kita sambung kepada perenggan yang seterusnya. Kita minta okey, Puan Mainur Puan Zuliza untuk baca perenggan seterusnya. Okey. Qala Abdul Rahmani. Ana mafahim tu. Barakallahu fiik. Baru saya nak tanya, tengok bila ana dengan sendiri kita akan tahu fahim tu dia akan jadi fahim tu sebab ana. Sebab ana dia dah bagi kat situ. Qala Abdul Rahman ana ma fahim tu. Jadi apa Puan Zuliza? Fahim tu. Ana fahim tu. Ana ma fahim tu. Ana ma fahimtu fihi salasa kalimatin. Barakallahu fiik. Okey. Qala Abdul Rahman. Okey. Tiba-tiba angkat adalah seorang pelajar nama dia Abdul Rahman, dia bercakap, dia kata ana ma fahimtu. Saya tidak faham. Fihi salasa kalimat. Dia ni bukan dia tak faham keseluruhan. Dia tak faham untuk 3 kalimah. Okey. Kemudian sambung Puan. Qala al-mudarrisu ma hiya. Qala Abdul Rahman qara'na fil al-darsi hadhihi jumlata. Barakallahu fiik. Okey. Dekat sini memang dia kena letak fa'il. Sebab sekarang ni demi seorang yang bercakap. Dia tak boleh letak qala. Sebab kita tak tahu siapa yang bercakap. Jadi sebab tu letak sini qala Abdul Rahman. Abdul Rahman ni dia kata ma'ana ma fahimtu. Saya tak faham fihi pada 3 kalimah. Qala mudarrisu. Dan mudaris pula bercakap. Ma hiya, apa dia? Kenapa dia guna hiya dekat sini? Dia tak kena mahwa. Sebab dia kalimat. nak tanya
tiga perkataan. Kalimat. Barakallahu fiik. Sebab dia kata kalimat, kan? Kalimat ni muannas. Bila muannas, kita gunakan hiya. Kita tak boleh gunakan huwa. Hiya itu kembali kepada salasa kalimatin. Kalimat itu muannas, maka mudaris pun maksudnya kita kena guna hiya. Okey. Qala al-mudarisu ma hiya? Kulu jamak muannas? Ya? Kulu jamak muannas? Kulu jamak Kulu muannas. jamak kalau jamak taksir dia muannas. Tapi kalau kat sini kita tengok salasa kalimatin. Kalimatin dengan sendirinya kita tahu dia kalimah pun adalah muannas. Kalimatun kan? Kalimatun. Okey. Salasa kalimatin. Qala al-mudarisu ma hiya? Apa dia kalimah-kalimah? Apa dia? Qala Abdul Rahman. Abdul Rahman berkata. Sebab kat sini sebab tu saya kata dia punya fa'il kena sebut. Qala Abdul Rahman. Qala mudarisu. Sebab dia antara seorang demi seorang. Kan? Kalau dia kata qala, siapa kita tak tahu. Siapa yang bercakap ni? Qala Abdul Rahman ke mudaris? Sebab dia mewakili semua. Dia. Seorang-seorang. Okey. Qala Abdul Rahman. Abdul Rahman berkata, Qara'na. Qara'na. Kami telah baca. Jadi dekat sini dia Abdul Rahman walaupun dia bercakap, dia yang bercakap tetapi dia mewakili kepada kawan-kawan dia. Sebab tu dia kata qara'na, kami telah baca. Fi darsi, dalam pembelajaran, dalam subjek ni hadhihi jumlah. Okey, kalimah ini hadhihi jumlah. Okey. Sila puan. Ada jadi min al-khurtum. Ada jadi. Ada jadi min Dia al-khurtum. ada. Dia bukan ada. Ada jadi. Ada jadi min al-khurtum. Sambung. Fiha Fama. makna Fama. makna hazihil al-kalimatu Al-kalimati. Kan dia dah letak baris. Fama makna hadhihi kalimati. Fama makna hazihil kalimati salasi. Qala al-mudarisu. Okey. Ada. Maknaha roja'a wa al-jadu maknaha abul abi au abul umi wa al-khurtumu asimatul Sudan. Okey, berhenti kat sini. Okey, sekejap. Okey, berhenti sekejap puan. Okey, ada jadi. Okey, sekarang ni dia kata dah qara'na fi darsi hadhihi jumlah. Kami dah baca dalam subjek dalam dalam pembelajaran tu kalimah-kalimah ni, iaitu ada jadi min khurtum. Ada telah kembali jadi datuk saya min khurtum, daripada khurtum. Jadi pelajar ni dia tak tahu apa maksud ada jadi min khurtum. Jadi dia tanya cikgu dia, fama makna apa? Fa ni maka, ma ni apa? Fama makna. Jadi apa makna hadhil kalimati as-salasi? Jadi apa makna kalimah-kalimah yang tiga? Okey, kalimah ni tengok, kalimati dia jadi as-salasi. Kalimati mausuf, salasi ni sifat. Kan? Kalimati salasi. Apa makna tiga kalimah? Ada, jadi dengan khurtum. Macam kita bila belajarlah perempuan tanya, Ustaz apa makna ada, apa maksud jadi, apa makna khurtum? Jadi pelajar-pelajar ni dia tak biasa jumpa kalimah ni, maka dia tanya kepada guru dia, kepada cikgu dia, apa makna kalimah ni? Maka jawab mudaris, qala al-mudarisu ada. Apa makna ada? Maknaha. Kenapa dia guna maknaha dekat sini? Siapa tahu? Dia tak guna maknahu. Kalimati tadi salah sah.
Kalimat. Masya Allah, barakallah. Maksudnya dia kembali kepada kalimat. Kalimat ada ni, apa maksud dia? Jadi sebab tu dia guna makna ha. Ha ni kembali kepada kalimat. Okey. Makna ada maksudnya adalah raja'ah. Ada ni sama erti dengan kembali. Jadi adalah kalimah baru. Ada bermakna raja'ah. Okey. Jaddu. Jaddu ni apa maksud dia? Kan? Makna ha sama juga. Makna jaddu ni abul ab atau abul Jadi jaddu ni maksudnya ayah kepada ayah ataupun ayah kepada ibu. Maksudnya apa? Datuk. Ada bermakna raja'ah, jaddu bermakna abul ab atau abul iaitu datuk, ayah kepada ayah ataupun ayah kepada ibu. Wa khurtum. Apa maksud khurtum ni? Khurtum ni adalah asimatu, ibu negara Sudan. Ibu negara Sudan adalah khurtum. Jelas? Okey. Kemudian sambung puan. Fahimta qala Abdurrahman al-ana fahimtu. Okey, kenapa dia cakap afahimta? Dia tak sebut afahimtu ke fahimti ke? Sebab al-fahimta Abdurrahman, merujuk kepada Abdurrahman. Barakallahu fiik. Dia bercakap kan, dia tengah bercakap dengan Abdurrahman. Jadi tengah bercakap tu kamu afahimta, barakallahu fiik. Dia dah kata dah faham dah? Kamu Abdurrahman dah faham? Kamu faham? Qala Abdurrahman al-ana. Sekarang fahim tu. Sekarang saya dah faham. Jadi kat sini tak bolehlah kata fahimat ataupun fahimti, fahimta. Bila Abdurrahman berkata, maka terus je kita letakkan al-an fahim tu. Ya, sekarang saya telah faham. Boleh ada sebarang soalan setakat ni? Jelas ya? Okey, kita sambung kepada Encik Yaakob untuk perenggan yang seterusnya. Al-Malaysia. Kitabah. Kitabahu. Dia tak boleh jadi kitabaha. Kalau ha alif kan, ni hu jadi kitabahu. Kitabahu. Darasanya jadian. Jadi dan. Okey. Wa qara'a dekat sini. Siapa yang baca? Qara'a darsan. Fatahah Al-Mudarris. Siapa Encik Tuan Yaakob? Qara'a. Siapa yang baca kat situ? Wa qara'a. Siapa yang baca? Mudarisu. Barakallahu fiik. Sebab tu penting dia letak kat depan ni mudarisu dulu. Lepas tu baru dia tak letak mudarisu. Jadi bila saya tanya wa qara'a, siapa yang baca? Maka dia kembali kepada mudaris. Summa fatahal mudarisu. Kemudian mudaris pun telah membuka kitabahu. Kenapa ba? Sebab dia jadi maf'ulun bi. Dia buka apa? Buka kitab. Kitabahu. Hu ni kembali kepada apa? Kembali kepada nya. Nya ni siapa? Mudaris. Kan? Hu ni kembali kepada mudaris. Mudaris telah membuka kitabnya. Wa qara'a. Dan dia membaca darsan jadidan. Dia baca pembelajaran ataupun baca pelajaran yang baru. Jadidan. Darsan jadidan. Okey. Sila sambung ni Encik Yaakob. Walakallahu samsu Asyamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal gibar wal bihara. Okey, dekat sini khalaqallahu. Khalaqa adalah cipta. Allah SWT telah mencipta. Telah mencipta Allahu lafzul jalalah, kalimah Allah. Siapa yang mencipta? Allah yang mencipta. Allah cipta apa? Asyamsa. Jadi dekat sini syamsa dia jadi maf'ulun bih. Sebab tu dia kena pas. Sebab dia yang dicipta. Siapa yang mencipta? Allah.
cipta apa? Asyamsa, matahari. Wal qamara, Allah SWT telah mencipta bulan. Wan nujuma, Allah SWT telah mencipta bintang-bintang. Allah SWT juga mencipta wal arda, Allah telah mencipta bumi. Wal bihara, apa maksud bihara? Lautan. Okey, kemudian sambung. Wa khalaqa kulli syai'in, kulla syai'in. Tak boleh kullu, kulla. Kulla dia jadi maf'ulun bih, sebab tu dia tak boleh. Oh, okey. Sambung. Wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tin. Okey, baca lagi. Tsumma qama wa kataba Naza ada sabur. Ala saburati. Saburati. Okey. Wa khalaqa kulla syai'. Dan Allah SWT mencipta segala-galanya. Kulla ni semua. Syai'in ni benda. Maksudnya sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'. Maksudnya Allah SWT mencipta segala sesuatu. Wa khalaqal insana. Allah Subhanahu Wa Taala wa khalaqa. Sebab tu kat sini khalaqa dia tak letak dah kalimah Allah. Sudah khalaqa tu kembali kepada siapa? Allah. Kembali kepada Allah. Kan? Wa khalaqal insan. Siapa yang mencipta Allah? Insan, dia cipta apa? Cipta manusia. Al-insan min tin, daripada tanah. Tinin, tanah. Kenapa baris bawah? Sebab dari ada harfu jar, min tinin. Tsumma qama, kemudian lepas daripada dia dah baca pelajaran baru, maka tsumma qama. Siapa yang qama? Al-Mudarris. Sebab tu yang permulaan ini sangat penting dia meletakkan fathahal mudarrisu. Tengok selepas tu fi'il selepas tu dia tak ada ulang dah. Sebab dia letak qara'a, dia letak dekat sini qama, kan. Summa qama, sebab kita tahu yang ni dia kembali kepada mudarris. Sama juga macam khalaqallahu. Mula-mula dia letak supaya apa? Supaya kita tahu siapa yang mencipta Allah, tapi lepas tu dia tak letak dah Allah. Khalaqa wa khalaqal insan. Jadi dekat sini orang tahu siapa khalaqa? Allah. Okey. Summa qama, maka telah berdiri. Siapa yang berdiri? Mudarris. Wa kataba, dan telah menulis. Siapa yang menulis? Mudarris. Hadza darsa. Kan? Maka mudarris ni, guru ni berdiri dan dia telah menulis pelajaran ini di atas saburah, papan putih ataupun dekat papan hitam. Saburah ni papan putih. Okey, setakat ni boleh faham? Faham, Ustaz. Boleh? Nak terus? Kita boleh teruskan? Boleh, insyaAllah. Okey, silakan seterusnya, perenggan seterusnya Puan Fatimah. InsyaAllah. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qal. Ma ma'na at-tin ya Ustaz? Qala. Barakallahu fiik. Okey, rafa'a Muhammadun. Nampak? Ada bila permulaan dia letakkan fa'il dia. Rafa'a Muhammadun. Apa maksud rafa'a? Rafa'a ni telah mengangkat. Angkat. Rafa'a. Muhammadun yadahu. Muhammad telah mengangkat tangannya. Dan dia berkata. Ma makna tini ya Ustaz? Apa makna kalimah tin? Wahai Ustaz. Kan tadi kan Ustaz dia cakap wa khalaqal insan min tinin. Dan dijadikan manusia itu daripada tin. Jadi dia tanya, ma makna tini? Apa makna tin? Wahai Ustaz. Okey, sambung mudarris. Qala al-mudarrisu at-tinu ma'nahu at-turabu al-muqtalitu bil ma'.
Warafa'na Barakallahu fiik. Okey, kejap. Okey. Qala al-mudarrisu, maka mudarris dia menjawab, dia berkata, at-tinu, tin ini maksudnya adalah ma'nahu. Kenapa dia kata kat sini ma'nahu? Tadi ma'naha. Ni ma'nahu. Kenapa? Ma'nahu. Tin tu muzakkar. Sebab tin. Tin ni muzakkar. Bila muzakkar, sebab tu dia letak ma'nahu. Yang tadi ni dia guna kalimat. Sebab tu kalimat ma'naha. Tapi bila tin, ma'nahu. Okey. Okey, makna tin, apa maksud tin? Kan kita selalu dengar tin, manusia ni jadikan daripada tin. Tin ni maksudnya at-turabu. At-turabu ni maksudnya tanah. Al-mukhtalitu yang bercampur bil ma'i, tanah yang bercampur dengan air. Maksudnya tin ni dia bukan tanah yang kering, tak, tapi dia tanah yang liat, tanah liat macam kita nak buat pasu kan, ataupun tanah liat yang bercampur dengan air. Pernah kan kita tengok tanah yang mudah dibentuk, iaitu tanah yang dicampurkan dengan air tu. Itu maksudnya tin. Okey. Dia beza kan, kalimah Arab ni kalau at-turab tu maksudnya tanah, tapi tin ni tanah, tapi tanah yang macam mana? Tanah yang al-mukhtalitu. Mukhtalitu ni yang bercampur ataupun yang dah bergabung bil ma' dengan air. Itu tanah yang lembik lah, tanah yang maksudnya badan kita ni adalah tanah yang lembik. Okey. At-turabu al-mukhtalitu bil ma'. Maksud tin ni adalah tanah yang bercampur dengan air. Okey, kemudian warafa'a Faisalun yadahu. Faqala lahu al-mudarrisu faqala lahu al-mudarrisu a'indaka su'alun ya Faisal? Qala Faisal, na'am, indi su'al. Al-biharu jam'ul bahri? Qala al-mudarrisu, na'am. Wa kadzalik. Okey. Lepas tu sila juga. Okey, kemudian lepas cikgu tu dah terangkan maksud tin itu adalah tanah yang bercampur dengan air, kemudian warafa'a, dia mula balik cerita baru, warafa'a Faisalun yadahu, maka telah mengangkat tangan Faisal. Faisal telah mengangkat tangan. Tadi Muhammad, ya ini Faisal pula. Kemudian mudaris berkata, faqala lahu. Mudaris berkata dengannya. Nya ni kembali kepada siapa? Faisal. Faqala lahu. Ni kembali kepada Faisal. Al-mudarrisu a'indaka su'alun ya Faisal? Adakah kamu mempunyai soalan wahai Faisal? Qala Faisal. Faisal dia berkata, dia menjawab, na'am. Ya, indi soal. Indi soal. Saya ada soalan. Kan? Indi soal. Al-biharu jam'ul bahar. Dia kata, adakah al-bihar ini jamak, kata jamak untuk al-bahar? Adakah laut-laut ini jamak kepada laut? Qala al-mudarris, na'am. Huwa kadzalik. Maksudnya al-bihar maksudnya adalah laut-laut. Laut-laut. Iaitu laut-laut ataupun laut-laut lah. Jamak kepada al-bahar. Bahar ni maksudnya laut sahaja, bukan laut-laut. Kan? Qala al-mudarris, mudarris kata, ya na'am, ya betul. Huwa kadzalik, dia dengan demikian itulah huwa kadzalik. Okey, terus puan. Qama al-Hasanu wa qala ma jam'u as-sama'i ya ustaz? Qala al-mudarrisu jam'uha samawat. Barakallahu fiik. Okey, kemudian bangun pula Hasan. Hasan pula bangun, dia tanya, jamak kepada as-sama'i apa wahai ustaz? Apakah kalimah jamak ataupun kalimah untuk banyak bagi langit? Dia kalau langit satu, kalau dia nak sebut langit-langit macam mana? Allah menjadikan 7 langit, 7 lapis langit. Apakah kalimah untuk jamak kepada langit?
Maka ustaz ni jawab, ya qala al-mudarris jam'uha. Kenapa dia guna jam'uha? Sebab as-sama'i ni adalah kalimah muannas, kan? Jam'uha samawat. Samawat. Samawatun adalah jamak kepada as-sama'i. Kalau kita nak cerita tentang langit sahaja, maka kita kata as-sama'. Tapi kalau kita nak kata langit-langit, 7 langit, maka kita sebut sab'a samawat. Kan? 7 lapisan langit. Maksudnya langit-langit. Okey, barakallahu fiik. Dan perenggan yang terakhir kita minta Cik Ibrahim baca. Cik Ibrahim baca sampai muka surat 60. Okey. Summa. Okey, terus. Summa sa'ala al-mudarisu at-tulaba indata as'ilatin iddata as'ilatin al-mudarisu. Okey. Kemudian saya terjemah dulu. Summa qala, kemudian summa sa'ala, kemudian sa'ala ni maksudnya bertanya. Bertanya mudarris. Mana fa'il dia? Al-mudarrisu. Dia tanya siapa? Bertanya pelajar-pelajar. Summa sa'ala al-mudarrisu. Kemudian telah bertanya mudarris, guru ini, kepada pelajar-pelajar iddata. Iddata ni maksudnya beberapa. Beberapa as'ilah. Beberapa soalan. Nampak tak kat tadi dia kata indaka soal. Soal ini satu. Tetapi bila mana iddata beberapa, dia akan jadi as'ilah. Jadi as'ilah ini adalah kalimah jamak bagi as-su'al. Soal satu soalan. Soal maksudnya soalan. Iddata as'ilah maksudnya beberapa soalan. Okey, silakan teruskan Cik Ibrahim baca terus sampai bawah, sampai kepada Abdullah ni. Okey, al-mudarrisu man khalaqaka ya Ibrahimu. Ibrahim khalaqaniyal tahaku. Al-mudarrisu man khalaqakum ya abnai al-jami'u khalaqanallahu. Al-mudarrisu man khalaqani ya Abbasu Abbasun khalaqallahu. Al-mudarrisu man khalaqas syamsa ya Abdullahi Abdullahi khalaqallahu. Barakallahu fiik. Okey, kita berhenti kat sini. Okey, sekarang ni dia ada soalan, beberapa soalan. Mudarris ni dia bertanya beberapa soalan kepada pelajar-pelajar. Yang pertama dia tanya kepada Ibrahim. Al-mudarris, man khalaqaka? Nampak tak dekat sini dia guna ka. Ka ni dia bila mana dia tuju kepada seorang, dia kata man khalaqaka. Siapa yang menciptakan kamu? Dia tak kata man khalaqa anta. Kan? Khalaqa tambah anta, dia akan jadi khalaqaka. Man khalaqaka ya Ibrahimu, siapa yang mencipta kamu wahai Ibrahim? Okey. Jadi dia tanya man khalaqaka, siapa yang mencipta kamu? Maka Ibrahim dia menjawab khalaqani Allahu. Dia asalnya khalaqani Allahu. Tapi bila kita nak sambung ya ini kita letakkan dia baris atas. Khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu. Yang mencipta aku adalah Allah. Khalaqa, nun tu adalah tambahan, nun zaidah tambah ya. Dia khalaqani, yang mencipta aku adalah Allah. Okey. Kemudian al-mudarrisu dia tanya, man khalaqakum? Siapa yang mencipta kamu? Dekat sini khalaqa dia tambah antum, dia jadi khalaqakum. Sama juga macam kita bagi salam, assalamualaikum. Kan? Maksudnya assalamu alaikum tu ala tambah antum. Jadi dia jadi alaikum. Man khalaqakum, siapa yang mencipta kamu semua
Ya abnai, wahai anak-anakku. Abnai. Jami' al-jami' ni maksudnya semua. Khalaqanallahu. Maka yang mencipta kami adalah Allah. Khalaqana kami Allahu. Yang menciptakan kami adalah Allah. Al-Mudarisu dia bertanya, man khalaqani ya Abbas? Siapa yang menciptakan aku pula? Khalaqa tambah ana. Jadi khalaqani. Man khalaqani ya Abbas? Siapa yang menciptakan aku wahai Abbas? Jadi Abbas dia jawab, khalaqakallahu. Yang mencipta kamu adalah Allah. Boleh? Nampak tak? Dia nak gunakan khalaqana, khalaqani, khalaqaka, khalaqakum, khalaqaka. Kalaulah saya bercakap dengan Aminah contohnya. Macam mana saya nak bercakap? Saya nak tanya, man khalaqa ya Fatimatu. Man khalaqa Khalaqaki. Man khalaqaki. Khalaqaki. Barakallahu fiik. Man khalaqaki. Okey. Kalau saya bercakap dengan Al-Banat, man khalaqa ya banati. Kunna. Khalaqakunna. Khalaqakunna. Khalaqakunna ya banati. Barakallahu fiik. Okey, kalau dekat sini yang dia bercakap ni adalah mudarrisah ataupun ustazah. Man khalaqani ya Abbas, maka Abbas dia jawab apa? Khalaqaki. 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 Sebab mudarrisah ataupun ustazah. Okey. Nampak tak? Dia nak kita dalam ayat ni, dia nak kita berlatih menggunakan dhamir ka, na, kan? Ki. Okey. Khalaqakallahu. Yang mencipta kamu adalah Allah. Kemudian mudaris bertanya, man khalaqash syamsa ya Abdallahi. Okey, nanti kita akan belajar. Sebelum ni kita hanya belajar contohnya ya Abbasu. Kan? Tapi dekat sini bila mana ada kalimah murakkab, jadi dekat sini Abdullah dia tak boleh jadi ya Abdullah, dia akan jadi ya Abdal. Ya Abdallahi. Ya Abdullahi. Dia dal ni dia mesti baris atas. Mesti baris atas. Ya Abdallahi. Okey, siapa yang menciptakan apa ni? Matahari wahai Abdullah. Maka Abdullah dia jawab khalaqahallahu. Yang menciptanya adalah Allah. Jadi asyamsa ini adalah kalimah muannas. Dengan sebab tu dia meletakkan yang mencipta asyams adalah Allah. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu setakat ni dan insya-Allah nanti kita akan sambung pada minggu depan. Ustaz. Ya, silakan. Jangan cakap huruf kaf tu ya. Halaq, jangan cakap halaq kan. Jangan kasi sukun dekat kaf tu Nanti jadi lain pula halaq kena. Dia jadi khalaqanallahu. Kalau maksudnya jangan halaq kena. Halaq kena kita yang cipta Tuhan pula nanti. Kita yang cipta Allah. Tapi ni khalaqanallah. Maksudnya yang mencipta kami khalaqana. Dia beza dengan khalaqna. Khalaqna kami yang mencipta. Yang ni yang menjadikan kami adalah Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Cik Ibrahim. Jadi ada sebarang soalan sebelum kita tangguh untuk malam ni. Jadi untuk yang ke depan ni mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sampai habis ni dulu. Nanti minggu depan kita akan baca sampai habis dan kalau sempat kita akan bincangkan apakah perbincangan-perbincangan yang ada dalam Ad-Darsut Tasi'. Jadi sebelum berhenti ada sebarang soalan? Tak ada? Boleh Jadi kalau tak ada apa-apa saya rasa sekadar itu untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita. Jadi segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Dan segala yang lemah itu adalah kelemahan saya. Saya mengucapkan jutaan terima kasih pada semua yang memberikan kerjasama dan juga yang menyertai sama-sama ulang kaji, belajar balik dengan saya untuk subjek bahasa Arab ini. Mudah-mudahan bila mana kita memahami bahasa Arab, dia boleh membantu kita untuk memahami kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dan insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Dan segala yang baik daripada Allah SWT, segala yang lemah itu adalah kelemahan saya sendiri. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah jumpa lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa. Barakallahu fikum.